minggu kita sibuk hantar anak balik asrama, pasti apa yang suka jadi fikir program di masjid pun ya, Ustaz. betul, Kalau program tak kat ada masjid, PKP, tak ada COVID ni kan banyak selalu kan. Okey Ustaz, apa tajuk kita Ustaz pada malam ni? Okey, tajuk kita dalam Sembang Keluarga hari ini alhamdulillah kita bersiaran di dua tempat Ustaz, di Facebook page dan juga di Instagram. Jadi Instagram kita pun masya-Allah tengok ada banyak love, diorang suka bagi love ya, sahabat-sahabat warga Maya kita. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita di Facebook page. Jadi malam ini tajuk dia marah olok-olok. Sebab memanglah ada apa orang kata tu, macam dia nak main-main, nak gurau-gurau kan. Biasakan dengan anak kita kan, kita biasa gurau-gurau kan. Jadi kalau sembang keluarga ni kita fokuskan kepada marah olok-olok dengan anak-anak lah. Betul. Jadi sebenarnya kita nak kupas ataupun kita nak tinjau apakah implikasi dan kesannya pada pembesaran anak-anak. Okey, jadi memang biasa kita orang bila sembang keluarga ni kita cerita pasal anak-anak lah. Pasal suami isteri tu dah ramai sangat cerita kan. Jadi apa kata kita cerita berkenaan sembang pasal anak-anak. Dan di depan saya ada buku Prophetic Parenting. Okey. So yang ini memang saya tak ada stok. Kalau tanya jangan tanya. Mana dapat buku? Ada jual ke tak ke kan, tapi cubalah tengok dekat online, Shopee ke kan. Prophetic Parenting ini sangat bagus. So at least kita ada rujukan. Dalam dia ada hadis-hadis, tetapi yang saya sebut sedikit lah, tetapi dia tidak ada huraian yang banyak ataupun panjang. Meaning to say, kita kena majlis ilmu kan. Dia kena ada buat postmortem dan sebagainya. Kata dia mudah difahamkan. Kerana dalam buku-buku ni satu teori, satu pandangan, tetapi bila kita nak kita apply, kita nak apply apply tu bahasa Inggeris Ustaz. Kalau kita nak laksanakan laksanakan dalam kehidupan kita nak macam mana nak buat dia. Jadi sebab itulah kita perlu ada sembang-sembang, kita kongsikan pengalaman dengan rakan-rakan kita yang mungkin banyak pengalaman yang boleh kita kongsikan di sini. Kerana bila kita berkongsi, sharing is caring is living. Lama pandai Tanda kita kasih sayang sesama kita untuk kita semua nak jadi baik dalam keluarga kita, nak bahagia. Dan kebahagiaan yang dalam keluarga kita ni kita nak bawa kepada ke syurga nanti, bukan sekadar kita tapi pasangan kita dan juga anak-anak kita semua. Okey Ustaz, ramai sahabat-sahabat kita yang memberi salam kepada kita yang macam dekat Instagram agak jauh tu saya pun tak nampak nama-nama tu, tapi saya sedar saya boleh nampak daripada jauh, cuma bye-bye je lah kan, lambai-lambai saja. Begitu juga dengan Facebook page kita sebab dia lebih dekat, saya boleh nampak nama-nama tu. Macam okey, contohnya Sri Yatin, saya ingat ini dari sahabat kita daripada Bandung. Begitu juga dengan Kefli Zul. Jadi masya-Allah ini adalah orang-orang yang mencintai pemburu majlis ilmu. Jadi saya tengok dekat page mana-mana guru-guru kita, dia mesti akan ada selalunya lah. Saya nampak tu ada Jebat ada Ida pun ada. Itu daripada kita punya Instagram. Azima pun sama juga, Nur Suhaila, Lina, kita ada Bazid Aziz, tak silap saya tadi nampak nama dia, Tok Umi, masya-Allah, apa khabar Tok Umi, dan juga Miskiah Rahmat. Jadi masya-Allah ramai ni yang saya tak sebut nama dia pun kan, yang tidak lagi menjelmakan diri atau memunculkan dirinya pun. Okey, tapi tak mengapa. Apa kata sahabat-sahabat Mayaku, kita berdoa dulu sebelum kita memulakan majlis kita, dan kemudian kita nak bincang marah olok-olok ini, implikasi dia kepada jiwa anak-anak kita dalam tempoh 1 jam. So tak nak bertanggul lagi, kita persilakan Ustaz Muhyiddin untuk membacakan doa. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ambillah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau bantulah kami untuk jadi hamba yang taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau perbaikilah diri kami agar kami menjadi ibu bapa yang beri contoh kepada anak-anak kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah yang akan mendoakan kami apabila kami kembali menemui ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi marah olok-olok. Agak-agaknya sahabat-sahabat warga Maya semua masa kita dekat rumah kan dengan anak-anak kecil lah, tak kira lah ibu bapa ke, atuk nenek ke, abang kakak ke kan, bila kita berurusan dengan anak-anak, maklum anak-anak ni dia bukannya boleh duduk diam, sering melakukan kesilapan, kesalahan. Dan kita ni penat duk nak layan dia. Kita macam nak suruh dia diam tu Ustaz. Apa kita buat? Kita marah kat dia olok-olok. Dan kadang-kadang bukan saja nak suruh dia diam, tapi kita nak tengok comelnya gaya watak mereka kan. Comel lah sangat bila kena marah tu kan. Dia cebik, dia menahan rasa kan. Kembang kempis dah hidung dia tu, terkebil-kebil dah mata dia tu kan. Dah terkaku semacam, dah jadi batu kan. Kita suka tengok dia punya perangai tu. Nampak comel sangat tu. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Dah jadi bahan gelak pula lepas tu kan. Kita boleh cerita bila dia besar. Dulu kalau mami marah, korang jadi batu, dah jadi batu belah, batu bertangkuk kita kata kan. Jadi rasa seronok macam tu. Cuma itulah kita nak tahu apakah implikasinya. Adakah ia sesuatu yang baik walaupun memang kita suka. Sebab kadang-kadang sesuatu yang kita suka itu dia tak baik kan. Jadi benda tu kena ada sacrifice pula. Macam mana kita sanggup berkorban perasaan suka kita itu demi untuk kesejahteraan anak-anak atau orang lain. Begitu. Dan suka tak kita belajar berkenaan dengan implikasi yang tak baik ini kalaupun kita suka. Kan, jadi kalaupun kita suka, jadi bila kita tahu implikasi tak baik, dia akan mengingatkan kita Ustaz. Supaya kita tidak terus melakukannya atau beramal dengan benda yang tak baik ini ya. Jadi yang ini tajuk dia marah olok-olok, kita main-main marah kat dia, dekat anak-anak kita lah khususnya, sebab dia ni macam akalnya kan belum lagi belum sempurna lagi. Belum sempurna lagi. Tak tahu nak fikir mana betul mana salah. Ya, tapi kita suka nak bermain dengan dia. Jadi ada dua benda di sini tuan-puan. Kalau kita tengok dia punya tajuk kan, marah olok-olok. Dia dua, satu marah pun kena kawal, tak elok marah-marah. Yang kedua olok-olok pun itu pun kurang baik Ustaz. Sebab olok-olok ni dia macam kalau ada unsur penipuan. Ya, okey. Tapi kadang-kadang kita pun ada juga olok-olok menangis, olok-olok sedih okey. Dia ada perasaan macam tu, tapi nak tengok implikasi. Kalau yang sedih tu lain, anak tu akan jadi sedih juga sama dengan kita. Tapi kalau kita marah, kita nak tengok apa yang jadi kepada anak-anak kita itu nanti. Okey, jadi kalau Ustaz mungkin kita pernah membincangkan tentang topik marah. Ya, betul. Marah dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak kawal? Hukum Islam kita tahu, kita memang tidak
dibenarkan untuk marah, dan marah ini dianggap sebagai antara sifat-sifat yang mazmumah, yang tidak disukai kecuali kepada perkara-perkara yang dibenarkan. Marah kepada perkara maksiat, marah kepada salah laku, tetapi bukanlah marah itu perlu dizahirkan dengan tindakan dan sebagainya. Kita dah bincangkan. Jadi marah sebagai suatu sensitiviti kita. Bila perkara kita tak suka, kita marah, tetapi kita perlu perbaiki, bukan kita melepaskan marah. Yang tu clear, memang kita tak boleh. Orang tak suka, Nabi sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali Nabi sebut jangan marah-marah. Tapi kita pun tak suka, Ustaz. Betul. Diri kita sendiri pun tak suka. Tapi bila benda ni dah kadang jadi jadi mainan, tengok, kita suka tengok respon anak-anak kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan di maya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini tidak ada sesuatu perbuatan, tindakan kita yang tidak dinilai oleh Allah. Semuanya dicatat, semuanya diambil kira, semuanya itu akan ada perkiraannya. Kalau yang wajib perlu dilakukan betul caranya, maka lepas tanggungjawab kita ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak boleh kita perlu tinggalkan, jangan kita buat. Tak boleh nak bertolak ansur, mesti kita tinggalkan. Perkara yang harus boleh kita buat, tetapi Islam melarang kita buat perkara-perkara yang lagha. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara cantiknya ajaran Islam, agama Islam ialah ia menggalakkan dan menyuruh kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi bukan saya suka-suka, aku buat suka-suka je ni, memang tidak digalakkan Islam. Pada masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, itulah pelaburan kita. Itulah yang masa yang ada kita, kepada kita kat dunia ini. Bila kita kembali kepada Allah, kita tengok apa yang telah kita lakukan. Ustaz, jadi macam kita punya kehidupan macam monotonous lah. Dia macam straight aja, tak ada happy-happy. Macam mana, Ustaz? Happy boleh, tetapi itu katakan happy yang mendatangkan faedah. Contohnya, happy yang memang digalakkan kita dengan anak ni perlu happy. Kerana itulah yang menimbulkan kemesraan. Tengok, kedekatan, hubungan lebih kemesraan, Bila suami isteri tiada gurau senda, cuba bayangkan suami isteri semua. Okey, kau nak ke mana? Aku nak pergi pasar. Okey, dah masak belum? Okey, masak tak sedap. Jadi terlalu kosong. Hidup kita ni, kita manusia ada hati dan perasaan. Tetapi bila happiness ataupun kegembiraan, kemesraan itu kita zahirkan, di situ ia menjadi ibadah. Hubungan kasih mesra. Nabi pun bergurau dengan para isteri dia, para sahabat. Tetapi tengok kan, guraunya Nabi Muhammad SAW. Gurau yang dianjurkan Islam itu bukan yang sia-sia, bukan perkara yang mengarut, tetapi gurauan yang menambahkan kemesraan, gurauan yang menambahkan rasa hormat, menambahkan akal, knowledge dan sebagainya. Ustazah, yang kita bincang hari ini berkaitan dengan marah uluk-uluk ni, apa dia implikasinya, Ustazah? Okey, implikasi dia. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih Intan Umairah. Assalamualaikum Ustazah. Salam Cik Esah Kelang. Cik Esah. InsyaAllah Cik Esah ni kita kenal ya, sahabat baik pada ibunda dan juga almarhum ayah kami. Okey, semoga Cik Esah sentiasa sihat dan dikurniakan kesabaran, afiat ya. Okey. Baik, persoalan dia tadi, apakah implikasi dan kesan buruk ya. Okey, jadi masya-Allah Nurjana daripada IG. Okey, apa implikasi dia? Implikasi yang pertama, apabila kita tengking anak ya, ataupun kita marah pada anak secara uluk-uluk, anak-anak ni dia belum pandai membezakan yang mana yang betul-betul real dengan yang tak asli. Okay. Jadi bila kita marah tu kan, contohnya kata dia tu lagi apa dia ni apa contoh kan, ada kalau kabut dah tu huru hara dah kalau mak-mak macam ni kan. Jadi anak-anak dia akan confuse. Dia kata kenapa kan itu yang boleh jadi batu tu. Dia jadi batu senyap, membatu. Dan kita dalam hati kita suka sebab tengok keletah dia tu, karenah dia tu memang tak boleh lupa lah pada bayangan kita tu. Lama tak kita tengok, sangat comelnya dia ni kan. Tapi Masya Allah, takut implikasi dia tu lah Ustaz. Nombor satu, kalau ikut pandangan dan juga kajian psikologi, sekali kita tengking anak khususnya umur 3 tahun ke bawah, walaupun olok-olok, kerana keupayaan anak-anak ini dia tak mampu, dia nak bezakan betul ke tak betul, maka dia boleh menggugurkan dan memusnahkan
sel-sel otak yang sedang tumbuh. Oi. Jadi umur 2 hingga 3 tahun Ustaz. Sebab dia otak kanak-kanak ini, dia kalau kita boleh tengok daripada sudut scan, kan macam scan apa RRI, MRI ke apa benda nama scientific dia tu kan. Jadi dia akan nampak dia masih lagi immature. Jadi immature ni dia tak matang lagi. Kalau macam buah mangga tu dia daripada hijau kan. Lepas tu dia macam ala-ala hijau kuning kan. Lepas tu dia kekuningan, kemudian barulah nampak kuning emas ataupun kuning kuning-kuning cerah. Jadi buat nampak semuanya kan dia dah masak. Macam tu juga dengan kita punya otak Ustaz. Jadi dia akan berkembang daripada masa ke semasa. Untuk 3 tahun yang ke bawah sangat-sangat tidak digalakkan untuk kita tengking anak-anak kita, marah anak-anak kita dengan suara yang lantang ya. Okey, walaupun olok-olok. Jadi dia akan cepat rasa bersalah lah anak-anak macam ni, sebab dia masih lagi tak tahu. Walaupun kita kata alah mak main-main aja, dan lama-lama dia macam kita akan nampak dia macam tarik nafas lega ya. Jadi itu juga boleh mengganggu sistem pernafasan dia jugalah. Okey ya. Jadi sebab itulah kita tolong ingat, pertama jangan tengking anak, sebab waktu itu otak dia tengah nak berkembang, saraf-saraf sel-sel tu sedang nak berhubung, ibarat kata iklan susu ya. Jadi kalau sekali kita tengking, dia jutaan sel akan musnah dan mati. Nak tak berlaku pada anak-anak kita macam tu. Tak nak kan. Anak saya semua dah besar, anak you all lah tu. Masya Allah. Okey, jadi kita kena cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. In fact, kalau kita suara kita kuat aja kan, kuat suara je, cuba tengok. Kadang-kadang anak-anak ni dia tengok balik muka kita. Betul. Kan bila kita angkat aja suara kan, dia cepat-cepat tengok muka kita tu, dia tengok muka kita. Jadi dia nak tahu ini marah ke apa kan, dia nak pastikan marah ke. Dia kan tengok, lepas tu dia buat senyum sebab dia nak tengok kita ini boleh senyum ke tak. Sebab dia tahu senyum itu adalah salah satu cara untuk pastikan kita tidak marah. Okey, jadi itu yang pertama Ustaz. Okay. Boleh tak kita teruskan yang kedua? Apakah implikasinya? Okey, implikasi yang kedua adalah anak-anak ini kemungkinan mendapat gangguan kesihatan. Macam mana yang yalah, kalau kita tengok apa kaitan dengan kesihatan? Kalau kesihatan orang kata satu segi mungkin sebab kuman, virus ataupun salah makan, tapi just kita tengking, kadang tengking pun bukan betul-betul. Macam mana yang dia boleh jadikan penyakit pada anak tu? Okey, sebab tadi saya perasan tak saya ada sebut berkenaan dengan pernafasan. Jadi anak-anak bila kita marah tengking, kadang-kadang dia tahan nafas dia. Dia tahan nafas dia, lepas tu dia lepaskan lagi, lepas tu jantung dia akan berdegup tak tentu arah. Sebab dia nak membantukan keseimbangan pada diri dia tu. Dah jadi batu tu tadi kan. Jadi nak seimbangkan diri dia dan sebagainya. Jadi jantung, dan dia macam dalam keadaan satu lagi, bila dia takut ada hormon-hormon yang tertentu akan keluar lah. Jadi biasanya hormon yang membahagikan adalah hormon oksitoksin. Kalau oksitoksin ini, bila kita peluk dia, kita cium dia kan, jadi hormon kasih sayang ada, dia akan tenang ya. Begitu juga dengan hormon dopamin, sesuatu benda yang dia suka lakukan. Tapi kalau dopamin ini terlebih, dia akan jadi ketagih lah pula. Gitu ya. Dan kalau kita sentak dia, kita tengking dia walaupun olok-olok, maka pernafasan, jantung itu tadi yang mungkin tidak seiring dan sebagainya, dia boleh menyebabkan anak-anak itu akan cepat sakit, rasa tersisih. So it is not really like kita panggil macam fizikal, tetapi dia gabungan antara mental, kemudian emosi dan juga fizikal. Jadi gabungan itulah yang menyebabkan kita tidak sihat. Dan kadang-kadang tuan-puan, fizikal kita sihat tapi jiwa tak sihat kan. So bila jiwa tak sihat, maka badan kita yang sihat tu pun jadi tak sihat. Jadi bila kita marah, kita tengking walaupun olok-olok, tapi yang sakit itu adalah pada jiwa dia. Sebab daripada telinga terus turun ke hati. Jadi bila macam tu, dia jiwa dia yang tak sihat, maka seluruh badan dia tu akan jadi lemah lah. Jadi dia mungkin dari sudut imunisasi Ustaz. Kan sebab sel-sel otak tu, sebab sel-sel otak itu bukan hanya pandai ya, tapi sel-sel otak juga
bahagian otak kita tu ada bahagian mata, ada bahagian telinga, ada bahagian pertuturan, ada bahagian kawal keseimbangan, ada bahagian semua. Jadi kalau sel otak musnah, maka begitu juga yang berlaku kepada tubuh badan seseorang. Betul. Itu baru 2, saya ada 5 implikasi. Nak teruskan ke ataupun macam mana Ustaz? Okey Ustazah, kita stop dulu. Kita dah ada bincangkan 2 implikasi ya apabila kita marah kepada anak kita, sama ada betul-betul ataupun secara uluk-uluk. Sebab itulah rakan-rakan, teman-teman di Facebook, di IG kan, dia dalam hidup kita ni perlu ada ilmu ya. Jadi ini ada satu soalan, bagaimana cara untuk mengubah sikap karakter seorang yang bersuara keras dan tinggi. Jadi sebelum menjawab soalan ini Ustazah, saya nak rangkapkan poin ni, Siful Kulim ni. Dalam kehidupan ini tidak ada yang main-main ya, tetapi kita perlu ada ilmu. Jadi apabila kita ada ilmu dalam kehidupan kita dan kita mengurus tingkah laku kita, insya-Allah kita akan terarah kepada yang terbaik, dan bukan sekadar terbaik itu dalam diri kita, tapi orang yang berada dalam sekeliling kita. Lebih-lebih lagi pada anak-anak kecil ini adalah satu masa untuk dia mempelajari nilai. Dan nilai itu dipelajari daripada apa yang dilihat daripada ibu dan bapa dia. Jadi kalau daripada kecil dia sudah biasa kena marah, bagi dia marah biasa, itu jugalah yang akan dilakukan oleh anak kecil ini. So itu implikasi yang ketiga. Saya yang ketiga. Saya sebut tu implikasi yang ketiga. Jadi kita jawab dulu soalan daripada Siful Kulim tadi, Ustazah. Ya, bagaimana nak mengubah sikap karakter seorang yang bersuara keras dan tinggi. Okey. So kalau memang dah secara semula jadi suara kita tu suara tinggi, suara lantang, jangan risau sebab itu adalah satu kelebihan ya. Siapa yang memang suara dia suara keras kan ya, okey, sebab anak-anak dia akan tahu mana satu suara kita yang normal, volume normal, mana satu yang apabila kita tengking, macam tu. Dia yang kita sebut ini marah. Bila dia tengking Ustaz, marah diiringi dengan tengking suara, kita macam cakap lah dengan suara yang kuat kan. Tapi kalau suara kita memang suara yang biasa dah kuat, yang tu tak ada masalah. Malah pada saya adalah satu kelebihan. Nak panggil anak pun tak perlu panggil berulang kali kan. Tapi anak-anak mesti tahu, orang di sekeliling kita ini mesti tahu. Dia tahu apa? Ini tengkingan, ini bukan suara dia yang biasa kan? Ini tengkingan. Dia jadi suara tu tak biasa apabila dia digandingkan dengan orang yang suara dia lembut. Baru kata, suara kau lain lah kan. Tapi insyaAllah anak-anak kita memang dah tahu suara yang kuat, lantang. Ini suara cikgu lah, biasa-biasa macam ni kan. Saya suka suara cikgu macam ni, puas belajar. Jadi kita pun kalau sebagai student, kita tahu cikgu suara lantang ni apabila dia menerangkan, dan bila masa pula dia menengking dan marah kita. Begitu. Okey, jadi terima kasih kepada Siful Kulim, masya-Allah, untuk jelas ya, okey, kepada kita. Alright. Okey, Rani Idris. Memang betul Ustazah, bila kita bebelkan anak kecil macam cucu akak, bila balik kampung rumah macam kapal pecah, bersepah dengan mainan. Apa yang cucu jawab, tak nak kawan dengan Tok Ma lagi. Amboi, pandai cucu-cucu kita tak nak kawan ya. Dia pandai merajuk sekarang ini. Masya-Allah. Okey. Jadi kita terus sambung tuan-tuan puan-puan. Adalah implikasi yang ketiga tadi. So implikasi yang pertama, saraf otak anak-anak especially umur 3 tahun ke bawah, dia akan once kita tengking dia akan musnah ya. Okey, jutaan sel akan musnah. Yang kedua, dia boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan. Kesihatan anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, menyebabkan anak ini akan meniru kita, perangai kita. Betul? Yang tu betul. Jadi dia punya sifat dia tu, kalau nampak orang yang tak selari dengan dia, dia akan cepat menengking. Begitu. Kemudian kita tambah yang keempat, boleh ya? Sebenarnya Ustazah. Okey. Apa dia Ustaz? Yang keempat ni, kenapa yang saya tadi dia akan beri kesan kepada sikap anak-anak, sebab anak-anak dia memang dia sangat cepat belajar daripada apa yang dia lihat dan dia alami. Jadi betul lah dalam pepatah Melayu sebut kan. Jadi apabila apa yang kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Maksudnya anak dia akan lebih cepat belajar, dia akan buat tindakan yang lebih
besar daripada apa yang dikenal oleh guru itu sendiri. Jadi kan itulah sangat penting ya, saya akan pada diri saya sendiri, berakan teman-teman ya, dengan anak kecil ini perlu sangat berhati-hati segi tutur kata kita, apa yang kita ucapkan, bagaimana kita menuturkan ya. Sebab anak-anak ni dia tak boleh beza dia gurau ke ataupun serius. Ya, biasanya yang umur 3 tahun ke bawah lah, 5 tahun ke bawah kan, umur 5 tahun ke atas tu insya-Allah dia dah boleh pandai bezakan. Okey. Okay, ada soalan daripada Nurul Syazwani. Cuba kawat tapi kadang-kadang terkejut macam mana dia jatuhkan barang terus bertengking anak. Kadang-kadang kan. Okey, so pada saya kalau peristiwa ini dah berlaku, dia jatuhkan barang tanpa sengaja, kemudian kita tertengking dia kan. Dan kita pun nak ubah diri kita, dia perlukan proses, perlukan masa. Proses tu perlukan masa juga. Jadi bila kita tertengking, so tak apa, settlekan dulu. Dah selesai settle tu, baru kita bagi tahu pada anak kita. Kita kata Umi tak sepatutnya tengking. Yang itu Umi minta maaf. Jadi sepatutnya Umi buat begini. Jadi kita perbetulkan apa yang kita dah salah, dan kemudian kita minta maaf lah pada anak-anak. Bukan hidup kita nak minta maaf sepanjang masa pada anak-anak kan. Tapi memang kita buat salah. Walau bagaimanapun kalau anak itu layak kena marah. Okey, contohnya dia solat, dia kata dia dah solat tapi tak solat, dia menipu. Okey, yang itu kita kena marah dia. Kita kena marah dia, kita kena tegas, tapi tidak perlu kita tengking-tengking. Betul. Sebab bila kita tengking-tengking ni, kadang-kadang tuan-puan dia menyebabkan hati dia tawar untuk melakukan ketaatan. Sebab proses untuk kita didik dia supaya dia cintakan solat itu perlu dalam tempoh 3 tahun. Gitu ya, 3 tahun proses untuk mesrakan dia dengan satu-satu perkara lah. Okey ya. Jadi kemudian kalau misal kata dia patut layak dimarah, kita marah dan tak perlu minta maaf. Cumanya cara kita kawal marah tu. Dan kalau kita rasa kita silap, macam Cik Wan tadi, Cik Taufik kata ada suara macam marah tapi sebenarnya tegas, mungkin nada suara. Yes, tengking ini dia sebenarnya nada suara yang kita kuatkan. Satu taman boleh dengar kan. Okey, Cik Wan dia ada sebut marah dan kemudian rasionalkan kepada anak-anak kenapa kena marah dan dimarahi. Itu penting, saya setuju itu. Sebab kadang anak-anak bila dimarah, dia tahu kenapa dia marah, dia akan terima. Tetapi bila anak-anak ini dia tak tahu apa salah aku, tiba-tiba marah, itu memang dia akan jadi rebel. Dia akan boleh menjadi dendam lagi. Baik, cuma saya suka kalau saya secara peribadi lah, sebab saya fikir kalau saya buat dengan anak-anak, sebelum saya buat dengan anak saya akan fikir dulu apa yang saya nak kalau ibu bapa saya buat pada saya lah. Jadi basically jangan marah saya, jangan tengking saya dulu. Tarik nafas cukup lah. Masya Allah. Tarik nafas, lepas. Kita diam sekejap. Jadi diamnya kita itu, anak-anak akan tahu, oh ini Umi tengah marah, ini ayah tengah marah kan. Dan kemudiannya panggil pada dia. Okey, lepas panggil pada dia pula, panggil dia. Dan kemudian kita jelaskan. Kita jelaskan kenapa kita tadi marah. Sebab kita tarik nafas dan diam tu pun marah juga kan. Cuma marah kita tu marah yang terkawal lah. Betul. Jadi baru kita terangkan kepada dia 1, 2, 3. So apa yang awak perlu buat 1, 2, 3. Begitu. Masih marah ni, satu nada suara yang agak tinggi, tetapi marah yang kita maksudkan di sini ni kan, yang olok-olok ni. Marah yang terkawal, tanpa kita mungkin menyebabkan kita mencela dia, menghina dia, atau memalukan. Marah dengan cara kita memandu. Bagaimanakah yang sepatutnya dilakukan ke gitu salah. Okey, betul. Dan saya suka MC Alip punya soalan. MC Alip ni dia MC yang popular. Saya suka suara dia pun memang lantang. Okey, ada orang kata dah marah tak boleh pujuk, nanti dia makin nakal. Betul ke Ustazah? Alright. So di sini pada saya anak-anak akan tengok kita ini tetap pendirian ataupun tak. Dan kadang-kadang anak-anak tengok juga isu dia. Okey, kalau isu dia memang kita salah, kita pergi pujuk dia dan minta maaf pada dia because of kesalahan kita, itu kita ada valid reason. Tapi kalau setiap kali kita marah, lepas tu kita pujuk, dia akan tahu nanti, alah, Abah MC Alip. Abah Alip marah nanti dia pujuk lah. So dia tak akan serius. Jadi dia pun akan main-main juga. Okey, topik dia adalah marah olok-olok. Hello. IG kita hello. Marah olok-olok itu topik dia. Okey.
Baik, sayang-sayangku semua, kita pergi yang ke berapa tadi Ustaz? Yang ke-5. Yang kelima ke yang keempat? Yang keempat dah sebut. Yang keempat. Anak menelis sifat anak tu yang keempat 2, tadi. 3. Ustaz punya yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya rasa yang keempat. Okey, tak apa Ustaz. Yang penting poin tu kita bincang. Okey, yang keempat adalah anak-anak ini implikasi dia adalah dia rasa dia tidak yakin pada diri sendiri. Tak yakin pada diri sendiri sebab selalu kena gertak. Tapi gertak olok-olok. Jadi bila tadi macam betul. Ya ke? Dia jadi was-was pun ada juga. Betul ke ni? Kan betul ke? Betul ke tak betul ke ni? Kan? Jadi dia akan jadi rasa macam kurang keyakinan. Jadi bila anak yang kita selalu tengking, selalu marah ini, kalau kemudiannya dia rasa macam tak nak pergi ke depan ke untuk membantu orang lain ke, kan, tengok dia macam malu-malu Allah dan sebagainya. Cuba kita tengok balik, takut-takut kan kita ini jadi itulah menengking-nengking tak tentu pasal. Jadi anak kita dia tak percaya pada diri sendiri, kemudian dia suka menyendiri. Hal kau hal engkau lah, hal aku jangan sibuk, dia kata, dan tak terbuka Ustaz dalam pergaulan. Jadi kita ada soalan dalam IG, tapi kita nak respon sebab kita letakkan IG tu agak jauh lah sayangku. Jadi benda tu pun dia scroll laju sangat, tak sempat nak tengok. Betul, sangat laju sahabat-sahabat kita di IG. Dia banyak bagi komen. Okay. Saya kita cadangkan kalau ada sahabat IG, kalau nak keluarkan soalan mungkin terus kepada Facebook saja. Jadi memang kita sebab dalam sistem kita yang pegang mouse ni untuk Facebook. Untuk Facebook kan. Jadi IG tu phone agak jauh. Jadi boleh kalau ada soalan tanya je di Facebook, dan kalau nak live di IG, okey, kita boleh dengar perkongsian pada malam ni lah. Ya. Okey. So Rohayu dia cantik, dia bagi satu amalan ya. Ya Latif. Ya Latif ini maksudnya yang maha lembut, santun, maha memahami. Ya Latif. Boleh sangat untuk melembutkan hati kita dan hati anak-anak juga. Jadi kalau anak-anak macam degil semacam, bila kita duduk sebelah dia, kita duduk menghadap dia, bacalah Ya Latif. Panggil Allah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, lembutkan hati kami ni, Ya Allah. Engkaulah pemegang hati kami. So kita berdialog dengan Allah. Kita tahu kenapa kita sebut Ya Latif. Kita sebut dengan sedar. Sebab kita faham kan, sebab kita ni maklumlah kita bukan orang Arab. Jadi kita tidak memahami kalimah-kalimah itu, ya. Jadi kalau sebut tu tolong tengok makna dia. Jadi bila tengok makna dia, insya-Allah jelas kita bukan seperti orang kata burung kakak tua. Okey, waalaikumsalam. Sahabat IG kita bagi salam. Itu juga Yanti Johanna ya. Okey. Okey Ustazah, berkaitan dengan zikir, doa yang kita baca ni, memang Allah Taala suruh kita, ud'uni astajib lakum. Kau mohonlah kepada aku perkenankan kepada kamu. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tak tahu bila Allah Taala nak perkenankan sampai sekarang ataupun tidak. Di situ kita tak boleh nak dengan Allah. Doa pun tak jadi, zikir pun tak jadi, ya. Tetapi itu adalah usaha kita, ya. Dan saya nak betulkan satu lagi konsep dalam masyarakat kita. Biasanya kalau kita nak tolong doakan terus jadi. Doa, zikir ini bukan jampi. Doa, zikir bukan, dia satu ibadah yang perlu kita tulis ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena susun dia dengan usaha. Ya. Usaha tu kena buat juga. Kerana kita nak kaitkan di antara konsep berdoa, konsep tawakal, ya. Bila kita nak bertawakal kepada Allah, kita kena usaha dulu. Baru serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan puan-puan, dalam usaha kita nak menjadi baik untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, yang pertama sekali menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas minta tu kita kena usaha juga. Ya? Kita nak minta jadi baik tapi kita tak nak buat baik, kita buat dua-dua aja. Tak ada usaha kita nak cari ilmu ke, kita nak cari kemahiran bagaimana nak memperbaiki diri kita, nak tahu hukum makam, tak buat, tapi minta aja. Harapkan sesuatu yang magic berlaku. Itu bukan konsep agama Islam. Ya, sebab Allah ada part dia. Allah ada bahagian Allah itu terpulang pada Allah. Tapi kita juga ada bahagian usaha kita. Jadi jangan semuanya kata, dah kalau macam ni Allah saja yang tentukan, kita relax je lah. Salah tu kan. Okey. MC Alif, ini kelakar. Dia, kalau kita marah tak guna suara tapi kita jegil mata.
Kalau jegil mata olok-olok macam mana Ustaz? Adakah termasuk ni Ustaz? Ya. Jadi di sini apa tujuan kita marah tadi? Ya. Kalaulah kita olok-olok, tidak ada sesuatu pun yang anak ni buat salah pun. Ya. Tapi kita jegil, tahu dia marah. Jadi anak pun akan memang akan ada impact dia. Kita akan tengok respon dia. Ya. Kembali juga apakah purpose komunikasi yang kita buat dengan dia. Jadi marah secara lisan dengan mulut kita, ataupun marah dengan perbuatan kita, semuanya itu sekiranya tak kena pada tempatnya, impaknya juga negatif dan tidak baik. Jadi kalau benda tu betul, sayang kita katakan sayang. Kalau benda tu baik, perlu puji, kita puji dia. Tapi kalau dia buat salah, perlu marah, kita kena marah dia. Kalau kita salah, kita jangan malu Allah, minta maaf pada dia. Sebab dia pun tahu kan, Umi dengan ayah dia marah dan dia pun sedang belajar macam mana nak kawal marah. Dia akan tengok nanti macam mana mak dan ayah dia ini berjuang untuk menguruskan marah. Dan dia akan ingat sampai dia mati. Kalau dia nak marah itu, dia kena berusaha dan jihad juga. Jihadun nafs, berjuang untuk menundukkan nafsu dia. Jadi itu juga adalah saya kira sebagai contoh terbaik lah yang kita boleh tunjukkan pada anak-anak kita. Ustaz, ada petua. Saya pernah dengar, petua ini sambil kita meletakkan tangan kita ke atas ubun-ubun kepala anak kita. Dan kita doakan dia selalu. Kalau tengok petua ni kan, petua ni bagus. Sebab apa? Bila kita letakkan tangan kita dengan lemah lembut di atas kepala anak kita, itu merupakan tanda kasih, sayang, ya. Dan hormatnya kita kepada anak kecil dengan kita meletak tangan kita di atas ubun-ubun, kita hormati dia. Jadi itu adalah petua bagaimana kita nak membina hubungan dengan anak kecil, dan juga kita hormat pada dia. Tengok, kalau kita tunjukkan sayang pada anak-anak, kita hormat dia, bila kita katakan sesuatu, dia boleh terima tak pandangan kita, nasihat kita. Okey, Ustaz, di IG kita ada soalan tu, salam Ustaz-Ustazah. Kalau hati kita terdetik macam annoyed dengan kawan kita, macam mana? Tapi kita cuba istighfar, adakah orang itu akan tuntut di akhirat nanti walaupun dia tidak tahu? Okey. Annoyed apa tu? Annoyed tu macam geram gitu ya. Kan, menjengkelkan. Begitulah. Jadi bagaimana Ustaz? Okey, dalam konsep dosa, pahala, tuntutan ni dan kebertanggungjawaban kita terhadap orang lain ialah berkaitan dengan perbuatan fizikal kita, amalan kita. Jadi amalan kita ialah kaitan dengan perbuatan fizikal. Contohnya kita marah, kita luahkan dengan kata-kata yang kasar, kita menghina dia, yang itu yang salah. Jadi maksudnya bila dia terbit, terpancar, kalau setakat dalam hati kita dia cuma titik hitam tu, lepas tu kita istighfar, lepas tu kita cover dengan amal baik, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan bantu kita bersihkan titik hitam itu. Sebab kita ada usaha nak membersihkannya, kan? Jadi sebab itulah dalam kita hukum fiqh ni ataupun syariat, dia akan melihat kepada perbuatan kita. Tapi untuk kita jadi lebih baik, walaupun ia tidak ada hukum hakam, tapi kita nak sentiasa dalam keadaan yang pemikiran kita, hati kita baik. Itu kita masuk dalam bab tasawuf, nak jaga hati kita. Kerana apa? Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita terfikir, itu akan menghasilkan tindakan yang akan ada hukum dosa, dan pada tadi. Jadi kalau hati kita sentiasa baik, kita kawal hati kita, tidak marah, kan? Kita tak akan marah dan kita tak menengking orang lain. Kalau hati kita sentiasa tenang, hati kita rasional, sentiasa okeylah, kita pun akan sedia memberi kemaafan pada orang lain. Kerana segala perbuatan itu bermula daripada hati kita. Pada niat kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasad jasad kullu ala wa hiya qalb, dan hati kita. Itulah kalau boleh ya. Terjemahkan Ustaz. Ya. Terjemahkan. Ingatkan semua tahu bahasa Arab ya. Ingatlah, dalam hati kita ada seketul darah, ada seketul daging. Apabila seketul daging ini dia baik, maka seluruh jasad akan baik. Tapi kalau dia rosak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rosak. Apa dia? Itulah hati. Jadi hati ni bila kita nak bincang, boleh ambil dua sudut. Kalau sudut fizikal dia, kita tahu hati, organ hati itulah organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau hati terrosak, maka tubuh badan kita akan rosak, akan sakit, banyak penyakit. Sebab hati itu dah
organ hati itu dah rosak. Hati segi maknawi pula, hati dan perasaan pun sama juga. Kalau hati dan perasaan kita ni okey, cool, maka tindakan kita pun segala tindak tanduk amalan kita pun jadi baik. Tapi hati kita penuh dengan dendam, kesumat atau dengki, hasad dengki, maka tindakan kita takkan pandang baik orang yang ada di nak tunjuk tu aku lagi baik. Itu sebab dengki. Tapi kalau tadi sebut dia cepat-cepat istighfar kan, itu yang akan membetulkan diri kita. InsyaAllah dia tak tuntut sebab benda tu hanya terkurung dalam hati kita sahaja, ya. Okey, jadi dia tidak terselah pada amalan kita. Ustaz, saya suka sangat dengan yang ni, Wan Fazidah. Dia kata alhamdulillah kalau anak atau cucu nakal nak marah, saya akan panggil dekat dengan saya dan cakap. Waktu tu dia bagi nasihat kan. Itu yang terbaik sebenarnya. Kadang tu sampai saya menitis air mata. Cukup berkesan Ustazah. Suka. Betul. Terima kasih Wan Fazidah. Ini antara teknik dan juga kaedah yang terbaik. Maksudnya di sini anak itu akan rasa tahu si kita ini menasihati dia dengan penuh kasih sayang. Betul. Yang ini memang sangat awesome. Cubalah amalkan sebab dia datang daripada hati yang tulus, ya. Jadi bila hati yang tulus ni, kita sebenarnya sedang tahan marah ni kan. Nak cakap pula. Walaupun dia anak-anak kecil, seusia 3-4 tahun, cuba kita berurusan dia macam orang dewasa. Bercakap dengan cara yang betul macam orang dewasa, ya. Ajak dia untuk berfikir, untuk dia rasional. Anak ini akan cepat matang. Dan dia adalah orang yang bijak dan dia sangat memahami tentang sesuatu keadaan, ya. Khususnya apa yang berkaitan dengan ibu dan ayah dia. Sebab itulah sangat penting Ustazah pun sebut, dengan apa-apa ni kena bincang dengan anak-anak walaupun ia berkaitan kita. Contohlah kalau kita nak tanam pokok bunga apa, tanya anak-anak, dia akan bagi pandangan macam-macam kan. Nanti dia akan support kita dan dia rasa wow, mak aku nak pokok bunga pun, kalau nak masak biar dia buat decision nak masak apa nak apa. Anak-anak ini dia akan lebih matang, berketerampilan, mempunyai keyakinan diri dan dia akan hormat kepada ibu dan ayahnya. Okey, tadi kita punya sahabat IG dia ada tanya kalau dah terlajak termarah tu nak buat macam mana. Saya dah terlepas ke atas tu saya tak boleh nak baca lagi. Jadi kalau dah terlajak kita marah ke apa ke, tadi saya ada sebutkan, seandainya memang itu salah kita, kita tengking dia yang tak sepatutnya kita tengking, ya. Okey, marah perlu. Kalau kita tengok situasi dulu, nak cakap macam mana tentang susun ayat ni. Okey, kita tengok situasi. Kalau situasi itu memang anak yang bersalah, so cara kita ni tak betul marah-marah, maka kita minta maaf because of cara, because of kaedah, bukan because of dia memang salah. So kita bagi tahu, awak memang bersalah dan awak perlu lakukan sebegini, tapi Umi pun bersalah sebab Umi tak sepatutnya tengking macam tadi. Jadi insyaAllah kita akan lebih tenang. Tapi kalau kita dah banyak kali ingatkan, kemudian kita mungkin tengking itu perlu untuk macam seolah-olah kita rasa biar dia terkejut sedikit lah, ya. Okey, jadi tak perlu minta maaf, tak perlu. Kalau kita rasa tak perlu minta maaf, tak perlu. Kalau itu antara yang berkesan, sebab mungkin sebelum ni dah banyak kali dah ingatkan benda yang sama, tak flush kan, buang air tak flush. Contohnya dah 10 kali dah ingatkan. Sesekali tu mungkin kita akan volume tinggi lah, akan volume tinggi so that dia akan ingat. Kita pun menjerit dalam tandas, siapa punya kerja najis ni kan. Kita kata contoh kan, dah macam tu lah. Jadi dia pun datanglah firefighter ni no. Dia datang, okey Umi minta maaf. So kat situ dia nampak, alright, suara kita tinggi, so because of kita nak mengajar. So tengok situasi, tengok keadaan. So kalau waktu tu kita janganlah kata Umi minta maaf lah tadi Umi menjerit dekat tandas ke apa, sebab memang dia layak untuk dijerit kerana dia lupa kan. Tapi nak minta maaf pun tak apa juga, supaya anak tahu bahawa itu tidak sepatutnya berlaku kepada kita, because in the future dia akan tiru apa yang kita lakukan, ya. Okey, masya-Allah. Banyak juga soalan-soalan tu, ya. Okey, selalu tu dia kata hihihi cakap gitu. Yusra. Okey. Sarumah. Okey, Ustazah, saya nak tanya apa amalan untuk anak yang berdendam dan benci pada ibu ayah dan keluarga. Okey, Ustaz.
Okay, kita bagi pada Ustaz ya Sarumah. Jadi bila amalan ni maksudnya kalau amalan yang bentuk zikir dan sebagainya, memanglah kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walaupun selalu yang disebutkan yang namakan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi bila anak yang dendam ini kena selalu banyak istighfar, dan istighfar itu bukan sekadar, selalu saya buat gini, bukan sekadar kita baca ya, tapi kita perlu fahami makna dia, dan kita perlu serapkan, kita perlu hayati dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kena hati kita kena sedar, dan kita serapkan hati kita bahawasanya dendam dengan ibu ayah ini tidak akan membawa apa-apa kebaikan, bahkan ia akan menjadikan keburukan kepada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena akui hakikat manusia tidak ada yang sempurna. Itu semua berkaitan hati. Hati kita sedar tidak ada manusia yang sempurna. Dia melakukan kesilapan dan kita belajar daripada kesilapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat ni. Ya, sedangkan Allah taala memberikan keampunan, memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya yang buat salah. Banyak dosa, banyak silap kita lakukan, tapi bila kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, istighfar tu, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pun ampunkan. Sedangkan di situ Allah Taala tak ada apa-apa kepentingan pun pada kita. Kalau dia nak masukkan semua dalam api neraka semua umatnya, tak ada siapa yang boleh petikan Allah. Tapi Allah Taala ni Maha Penyayang kepada hamba, apatah lagi kita sesama manusia. Ya, maka rendahkan hati kita. Jangan diikutkan hati dan perasaan. Maafkanlah apa-apa kesilapan yang telah dilakukan oleh ibu ayah. Ya, sebab kita hidup ialah untuk kita penuhi apa yang Allah Ta'ala hendak. Allah suruh kita maafkan orang lain. Dan kalau ikut hati perasaan kita kan, kenapa lah mak aku buat gini, buat gini. Kadang ada setengah anak-anak memang kenapa berdendam. Kenapa aku dilahirkan dengan orang mak ayah macam ni, dia kata gitu kan. Kita pun kena yakinlah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebenarnya peluang untuk dia memaafkan, peluang untuk dia bersabar, dan bila dia bersabar dan memaafkan tu, masya-Allah, pintu-pintu syurga sebenarnya sangat dekat dengan dia. Para malaikat ada sangat dekat dengan dia ya. Okey, baik. Yang ini Ummu Aiman dia kata, untung ustazah and anak-anak. Ustaz tenang and senyum je. Ustaz nak bela diri ke atau ustaz nak mengakui kelemahan diri? Kita ni manusia semua ada kelemahan, ada kekurangan ya. Jadi saya pun banyak belajar daripada ustazah ya. Ustazah pun adalah belajar sikit daripada saya, sebab ustazah lebih saya pun belajar banyak sebenarnya. Ustaz cakap sikit je, banyak saya belajar daripada ustaz ni. Betul. Sebab kadang selalu gini dalam prinsip hidup kita ya, kalau kita marah, dia akan membawa kemarahan orang lain. Kalau kita masam orang lain, dia akan juga membawa ke maksaman orang lain. Tapi kalau kita tenang, akan membuat orang lain tenang. Kita senyum, orang lain pun senyum. Jadi mudah-mudahan senyum itulah yang akan membawa ketenangan dalam diri kita. Kan Nabi sebutkan, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Apatah lagi kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Betul, sahabat IG dia kata susahnya sabar tu, tapi itulah yang terbaik. Iaitu jihad tau. Jihad sabar ini adalah sebab untuk Allah datang dekat dengan kita. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama-sama dengan orang yang sabar. Ustaz, kita sebenarnya ada satu lagi implikasi kalau kita menjerit, menengking, hatta olok-olok. Ada satu lagi. Tapi nak baca cara si Fukulim ini adalah salah satu yang sangat admired. Saya baca dengan admirable. Okey. Jika langkah ini tak saya tak mampu nak buat, maka saya akan diam, bertenang dan buat komunikasi spiritual, pejam mata, sedekah Al-Fatihah dekat roh anak, dan bercakap harapan kita padanya. Saya pernah cuba dan ia berjaya, Alhamdulillah. Itu yang kata kita berkomunikasi dengan diri kita spiritual tu. Skrip hati Ustazah. Okey Ustazah, cubalah sikit Ustazah macam ni. Okay, so saya nampak yang ini adalah satu kaedah yang sangat baik. Sometimes it works for us.
tapi tidak juga works for orang lain. Ada Cuma people. pada saya adalah memang kita perlu berjuang untuk cari apa yang serasi dengan diri kita untuk kita take charge of kita punya marah tu. Supaya kita boleh kawal marah. Jadi alhamdulillah salah satu yang telah dilakukan oleh Siful Kulim iaitulah dia bertenang, dia buat komunikasi spiritual, dia bercakap dengan diri dia sendiri, dia baca Al-Fatihah, kemudian sedekahkanlah pula kan dengan anak kita. Lepas tu kita bercakap dan letak harapan kita pada dia, seolah kita bercakap dengan dia ni, kita bayangkan wajah dia. Itulah adalah salah satu kaedah dan juga cara. Jadi untuk kita melembutkan hati kita, tenangkan hati kita. Tapi ini berkesan pada diri kita. Terima kasih sangat Siful Kulim untuk share. Tapi yang lain kalau cuba ikut tak jadi, jangan marah. Sebab dia lain orang, dia lain pula dia punya kesan ataupun keserasian serta mujarabnya. Okey, saya tadi di IG tu ada embun. Saya tak berapa ingat tapi soalan tu dah naik ke atas. Dia soal macam mana pula kalau ibu bapa yang tidak bertanggungjawab dengan anak-anak Ustaz. Lepas tu mempergunakan anak-anak. Okey, jadi macam mana tu? Kita letak dua Ustaz. Pertama hukum Islam, yang kedua sudut kita ini sebagai anak. Macam mana kita nak hadapi? Okey. Yang pertama tentang diri dia tu. Okey. Apabila akan berlaku sikap tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak, dia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinan orang-orang yang di bawah. Ingat, anak-anak adalah amanah yang dipertanyakan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga. Yang pertama, kalau segi fizikal dunia ini, segi makan minumnya, segi kebajikannya kena jaga, pendidikan sebagainya. Tapi untuk agamanya, tanggungjawab ibu bapa untuk membawa anak ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena bimbing untuk mendirikan solat, kewajipan-kewajipan yang lain. Memang totally ibu ayah tadi adalah salah. Tapi kita sebagai orang luar, bukan dalam keluarga mereka, apa yang kita boleh buat? Yang pertama sekali, tolong jangan judge mereka, jangan kutuk mereka, jangan hina mereka, apatah lagi untuk memalukan, kongsikan kau tengok dia tu dengan orang lain. Jangan orang kata nak cerita keburukan simpulan kepada orang lain. Janganlah kita, apa yang kita boleh bantu dia. Yang pertama sekali adalah bantu doa. Ya Allah, nampak dia, ya Allah, kau berilah kemudahan, kau berikan taufik daya kepada si fulan dan si fulan ini supaya menjadi ibu bapa yang baik, dan tolong jagalah keselamatan anak-anak mereka. Yang pertama doa. Yang kedua, kalau boleh kan kita berikan hubungan yang baik dengan mereka. Kadang kita ni bila nampak orang yang dah teruk ni, kita tinggalkan terus, kita macam-macam kita kata, tapi kita rapat dengan dia. Bila dah rapat dengan dia, insya-Allah kalau kita baik kan, dia akan malu sendiri. Dia tu dengan yang baik, tapi kenapa aku tak jadi macam ni? Tanpa kita berkata apa-apa. Sampailah satu ketika nanti dia akan lupa kepada kita, kata bang, macam mana abang ya, anak aku macam inilah. Macam mana bang nak kawal diri kita? Dia akan datang sendiri, sebab dengan dikata bang pun dakwah bilisan. Satu contoh yang kita tunjukkan pada mereka, walaupun orang tahu anak dia keluarga dia memang baik-baik, tetapi walaupun keadaan ini dia senantiasa baik, hormat dia. Kadang kalau apa-apa ke yang anak dia tak dapat pada dia akan cuba bantu depan keluarga sendiri, bagi depan anak dia. Sebab bila kita dah rapat dengan ibu bapa yang orang kata tak baik ni, kita dah rapat dengan dia, kita buat apa dengan anak ni pun tak ada masalah. Tapi kalau kita tak baik dengan dia, kita kutuk-kutuk dia sampai dia pula tiba-tiba kita rapat dengan dia, nampaklah kau ni nak cuba tunjuk baiklah depan anak aku kan. Situ caranya, artinya kita cuba membantu untuk dia jadi lebih baik, sama ada dengan kata-kata kita ataupun perbuatan kita. Allah, mungkin Sazah pandangan. Tak, itu cantik lah Ustaz. Cuma saya daripada sahabat IG kita tu, jadi ada dua soalan, dia macam seolah-olah sama. Soalan dia ni, bila kita nampak ibu bapa orang lah lain kan, tak kenalah cara parenting dia tu, jadi dia memarah-marah sampai membuatkan anak-anak ini dia macam memberontak. Tengok tuan-puan ya, ini bukan marah olok-olok, ni marah betul-betul, tengking-tengking. Memang anak-anak akan keras jiwa dia, jadi membuatkan hati dia memberontak. Jadi macam mana kita nak tegur ibu bapa tu? Dan kalau kita anak pun, macam mana nak tegur ibu ayah kita yang tak ada ilmu parenting? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke Ustaz bagi laluan saya jawab? Sila Ustazah tanya saya. Biasalah
tanyalah ustazah tu, dia tanya dia akan jawab. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya ada 3 cara lah. Ya, 3 cara yang untuk selesaikan masalah. Bila kita tengok orang lain dia tak kena cara marah-marah anak ni, kita pun tak selesa kan. Jadi buat 3 cara ini dan kalian cuba sesuaikan mengikut situasi keadaan. Maksudnya tidak ada nombor 1, 2, 3 priority. Tak ada. Jadi maksudnya 3 ni tengok mana dulu yang paling kita rasa selesa untuk buat. Kita buat, kita pilih. Tapi dalam 3 aspek ini. Apa dia? Nombor 1, mendoakannya. Doakan dia. Solat hajat khusus untuk ibu bapa kita atau ibu bapa orang kita ni, orang lain yang kita tengok tu, doakan dia. Ya Allah, bantu dia. Ya Allah, dia dalam sangat memerlukan hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Allah, mereka nakkan anak yang baik tapi tak kena cara. Ya Allah, kan kita doakan. Kemudian yang kedua, kita ini tunjukkan teladan yang baik. Okey, so kalau misal kata dengan ibu bapa kita tak boleh nak cakap direct. Contohnya kan, kita bagi teladan, tunjukkanlah macam mana sepatutnya cakap dengan adik. Jadi ibu bapa kita akan belajar nanti. Dan mungkin tak kena pada kita, dia akan layan cucu dia pula macam tu. Sebab dia dah belajar. Okey. Tapi jangan, macam Ustaz sebut tadi, jangan kita blame, jangan salahkan dia. Sebab itu adalah ilmu yang dia ada setakat ini, and that is the best knowledge that they have. Okey, kemudian yang ketiga adalah kita tegur secara direct. Kenalah ikut cara macam mana nak tegur pula. Ada beberapa steps kan, ada beberapa gaya kita nak tegur. Ni orang tua ni, orang lebih tua daripada kita, atau mungkin sebaya kita, jiran tetangga ke apa kan. Tengok ibu bapa orang macam ni suka menengking anak depan orang lagi pula kan. Macam mana nak cakap ni kan. Jadi kita tengok pasang macam mana waktu bila contohnya lah kan, waktu yang ni kan, dan kita akan cuba nasihatkan dia. So 3 ini pandai-pandailah pilih yang mana sesuai untuk dimulakan terlebih dahulu. Okey Ustaz, dah nak pukul 10 dan nak habis sudah. Terima kasih sangat, Masya Allah. Saya tadi suka. Ustazah dah sebut yang terakhir, yang kelima tu. Tu kan. Nak sebut yang kelima tuan-puan. Sebenarnya yang kelima, anak-anak yang biasa kita tengking-tengking ni, kita marah-marah ni kan, sama ada olok-olok ataupun betul-betul dia punya pemikiran dia akan jadi lembab. Nampak tak ada. Itu kesan dan implikasi dia. Dia akan lembab sebab dia tadi kan dia confuse banyak. Jadi dia macam betul ke tak betul, marah ke tak marah ni kan. Jadi dia akan lembab dan dia banyak berfikir benda-benda yang tak baik. Dia akan buruk sangka, dia akan macam overacting, overthinking begitu. So kita tak naklah anak-anak kita ini terjadi seperti itu. So izinkan saya, sahabat IG dan juga sahabat Facebook, pada malam ini saya buat 5 kesimpulan kesan daripada tengking ataupun marah olok-olok, sama ada dengan suara kita ataupun dengan jegil mata kita macam MC Alip sebut tadi kan. Okey, ada 5 perkara. Nombor 1, usia 3 tahun ke bawah dia boleh menyebabkan sel-sel yang berhubung itu musnah, ya. Jutaan sel otak mereka akan mati. Kemudian yang kedua, anak-anak akan menyebabkan tak sihat, kurang sihat. Sesema selalu semput lah, batuk lah. Tapi tak semestinya batuk sesema tu selalu kena tengking ya. Tidak begitu, tapi dia boleh jadi sebab lah. Okey, kemudian yang ketiga, sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, dia akan tiru sifat yang sama. Bila kita marah-marah, kita tengking-tengking, dia akan ikut. Yang keempat, dia tidak ada keyakinan pada diri sendiri. Yang kelima, dia akan jadi lembam. Begitu. Jadi lembam sikit, akan lemau sikit. Okey, jadi kita tak nak dengan kemarahan kita itu, dia membentuk sifat generasi yang tak sihat. Kerana umat Islam, Masya Allah, Allah dan Rasulnya akan berbangga dengan umat dia yang sihat, yang kuat. Jadi kuat emosinya, kuat fizikalnya, kemudian kuat daripada sudut pemikirannya. Jadi bila kita marah, tengking, walaupun olok-olok, semuanya boleh terjejas. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Masya Allah, saya rasa sangat seronok. Saya akan tengok balik, tengok soal komen-komen yang ada di sini. Kita ada sahabat kita daripada Brunei, dekat IG pun ada. Kita yang paling jauh di Indonesia, di Bandung ada di sini.
dan saya rasa juga sahabat-sahabat kita yang berada di Malaysia ini yang sentiasa sibuk dan juga mencintai ilmu, ya, sibukkan diri mereka, jiwa mereka dengan ilmu. Betul. Kita sangat bertuah bersama-sama dengan kalian pada malam ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung pada hari Ahad malam dengan sembang keluarga. Tajuknya masih dalam fikiran, boleh juga cadangkan nak buat tajuk apa. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja. Terima kasih sahabat daripada IG. Oh, ada salam daripada Kedah. Itu juga sahabat-sahabat di Facebook. Sekian dulu. Wassalamualaikum. Sebelum kita tutup, Ya, sorry. beberapa perkara nak kongsikan rakan-rakan. Sorry. Yang pertama ialah kita ada program Biusrah yang akan kita betul. bermula pada 6 hari bulan 3. Jadi pendaftaran masih dibuka. Ya. Jadi boleh layari www.akademifitrah.com, ya. Dari Cairo pun ada. Terima kasih munculkan diri. Okey, di Usrah. Okey, Biusrah. yang kedua, Yang kedua, Ustaz? kita akan ada chit-chat. Bukan chit-chat, kita ada Parenting checklist Jadi every day. insyaAllah setiap hari daripada pukul 7 hingga Hingga 7 7 suku. suku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam program CSR Akademi Fitrah, insyaAllah pada bulan awal Ramadan nanti kita akan buat bakul Ramadan untuk membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Jadi kalau siapa-siapa nak join kami, dia alu-alukan, ya. Amira Zulfa dari Taiwan. Minta Ya. maaf, Ustaz. Jadi itu antara aktiviti Ni dakwah hao ma. dan juga aktiviti kebajikan yang boleh kita lakukan. Boleh layari di www.sayangiummah.com, ya. Ya. Sambil kita berdakwah, sambil kita buat kebajikan, insya-Allah hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, terima kasih semua. Saya perasan ada yang panggil madam. Ini semua student-student UIA saya. I miss every one of you. Thank you so much for appearing in my live session. So mudah-mudahan semuanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sentiasa menjaga kalian. Yang Mira jawablah, 我很好，谢谢. Masya Allah. 我很好。我很好. Saya baik sangat. 谢谢. Dia kata 谢谢 love. Baik, yang mana daripada Allah Subhanahu wa taala, salah daripada kelemahan kami. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.